masa yang diberikan itu. Terlebih dahulu saya ingin... Yang Berhormat Menteri jika netizen unit extra time, please improve. Thank you. Terima kasih Tuan Speaker. Saya terlebih dahulu ingin merakamkan penghargaan kepada 9 orang ahli yang berhormat yang telah membahaskan RUU Ordinan Buruh Sabah yang saya telah sebut tadi, yang amat penting sekali sebab ini adalah satu pindaan yang bersejarah, ditunggu-tunggukan sejak selama 20 tahun ini. Saya ingin mengiktirafkan ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan, iaitu YB Tuaran, YB dari Pendang, ahli dari Pasir Gudang, yang berhormat dari Bagan Serai, yang berhormat dari Ketua Belut, yang berhormat dari Beaufort, yang berhormat dari Tawau, yang berhormat dari Kinabatangan yang telah digelar Ustaz pada hari ini, dan juga yang berhormat dari Sipitang. Terima kasih atas keprihatinan dan juga kerana membangkitkan bukan saja sokongan tetapi juga pandangan, cadangan, idea termasuk kritikan terhadap rang undang-undang OBS ini. Sebenarnya besar amanah kita pada hari ini kepada rakan-rakan Dewan yang mulia ini sebab 2.083 juta pekerja di Sabah menanti-nantikan pindaan ini. Ini bakal mengubah nasib mereka. Dan ada di sini bersama kita wakil-wakil dari Kesatuan Sekerja, termasuk pemimpin-pemimpin Kesatuan Sekerja dari Sabah, kerana mereka tahu pindaan hari ini akan mengubah bukan saja dari segi pampasan gaji tetapi terutamanya persekitaran dan keadaan kerja. Telah dibangkitkan tadi isu-isu seperti 80% laporan bahawa 80% daripada pekerja di Sabah ini hanya mempunyai pendidikan menengah. Justru lebih begitu pentingnya kita meluluskan pindaan hari ini supaya kita boleh membela nasib mereka, membela dan menjaga, menaikkan martabat mereka. Sudah pelbagai alasan mungkin akan diberikan selama ini, selama 20 tahun ini, pelbagai alasan diberikan semata-mata untuk mengekalkan keadaan pekerja di Sabah ini dengan hak dan perlindungan yang lebih rendah berbanding dengan rakan-rakan saudara pekerja mereka di Sabah, di Semenanjung. Jadi hari ini, Dewan Mulia ini, generasi ini, kita akan menoktahkan ketidakadilan ini dengan meluluskan RUU OBS. Saya ingin mengiktirafkan sebenarnya ini adalah usaha semua pihak, termasuk saudara saya dari Pendang tadi. Beliau dalam ucapan perbahasan beliau telah menyatakan fakta-fakta yang begitu bernas. Ini adalah sebab beliau juga terlibat, ya, antara yang terlibat sebelum ini dalam usaha untuk memastikan pindaan ini berjaya. Jadi saya nak mengiktirafkan, sudah tentu rakan-rakan saya dari Kerajaan Persekutuan, khususnya warga Kesuma yang telah terlibat, rakan-rakan dari Kerajaan Sabah, dan saya telah sebut bahawa yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah sendiri begitu prihatin dan beliau mahukan supaya, bahkan beliau telah meminta saya agar RUU ini dibentangkan pada tahun ini juga dan diluluskan pada tahun ini. Boleh mencela sikit Berhormat Menteri? Silakan. Berhormat. Belum start lah. Tapi tak apalah. Saya nak tanya, apakah yang menyebabkan keterlambatan begitu lama, hampir-hampir 20 tahun baru dapat kita laksanakan undang-undang seumpama ini? Apakah ada unsur-unsur yang tidak baik di pihak mana-mana pihak sehingga menidakkan buruh di Sabah ini didiskriminasi berpuluh-puluh tahun? Terima kasih. Terima kasih. YB Kinabatangan orang lama. Dia mungkin di sini lebih lama dari saya. Bukan saja di peringkat persekutuan, malah di peringkat negeri. Cerita lama beliau lebih tahu. Tapi untuk saya di sini, saya tak nak ingin buka cerita lama. Biar ini dijadikan pengajaran kepada kita semua. Supaya kita jangan tunggu apabila dalam aspek ataupun dalam hal mengangkat martabat, mengangkat hak dan perlindungan rakyat, kita jangan lenggah-lenggahkan. Kita tepikan perbezaan, sama ada perbezaan politik, perbezaan dari segi negeri, wilayah, kaum, agama. Satukan hati kita untuk mengangkat martabat rakyat. Jadi, tadi disebut bahawa khawatir bahawa tidak adanya ataupun kurangnya sesi libat urus. Saya boleh senaraikan di sini, kita ada lebih 14 sesi libat urus.
Bukan saja antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan Sabah, malah dengan wakil-wakil pekerja, wakil-wakil majikan, malah perkara ini telah pun dibincangkan ataupun diangkat ke mesyuarat MA63. Jadi tidak bangkit hal kononnya RUU ini ataupun proses untuk membentangkan RUU ini tidak menghormati semangat MA63. Jadi ini tidak berbangkit. Keduanya, saya rasa kekhawatiran antara yang paling besar adalah kemasukan peruntukan dalam Akta 446 iaitu standard minima ke dalam Ordinan Buruh Sabah ataupun OBS ini. Saya rasa pertama sekali mungkin saya ingin membetulkan satu maklumat yang mungkin tidak tepat tadi itu, Tamanjaya YB Tuaran. Tidak ada istilah kelulusan interim yang diberikan oleh Ketua Pengarah. Tidak ada. Kelulusan hanya diberikan selepas syarat-syarat yang diperuntukkan oleh undang-undang dipenuhi. Baru Ketua Pengarah boleh memberikan perakuan terhadap sesuatu tempat tinggal contohnya. Jadi itu satu. Keduanya, ini adalah standard minimum. Standard yang paling asas. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Dan kita jangan terpengaruh dengan suara-suara yang kata, takkan Waimah standard paling asas pun kita tak boleh bagi kepada pekerja. Peruntukan ini tidak memperuntukkan supaya diberi istana dan maligai hotel 5 bintang. Tetapi standard minimum. Perkara paling asas dari segi penginapan, dari segi kemudahan. Pekerja kita harus dilayan dengan terhormat, diberikan dihormati dari segi maruah mereka, martabat mereka. Jadi ini adalah isu standard minima, bukan benda-benda yang berlebih-lebihan. Dan ketiganya, saya nak memberi keyakinan, usah bimbang ataupun khawatir. Dari segi standard minima ini, peranan pihak berkuasa tempatan dalam kes ini di Sabah amat penting. Sebab mereka lah yang akan menggariskan terma-terma syarat-syarat garis panduan yang memberikan kelulusan. Barulah perakuan dibuat oleh Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja. Jadi peranan pihak berkuasa tempatan, peranan kerajaan negeri, terutamanya dalam menyesuaikan keperluan-keperluan standard minima ini kepada keadaan di Sabah sudah ada, sudah terlindung. Jadi tidak berbangkit bahawa ini merupakan satu perkara yang akan memberikan bebanan tambahan kepada majikan maupun pekerja di Sabah kerana tidak disesuaikan dengan keadaan semasa. Seterusnya, isu pelaksanaan. Saya setuju dengan rakan-rakan yang berhormat yang menyatakan yang paling penting bukan saja untuk RUU OBS, untuk segala semua perkara yang kita bincangkan di sini. Segala semua akta dan dasar-dasar kerajaan. Pelaksanaan adalah benda yang, elemen yang mustahak dan penting. This is the key dengan izin. Implementation is the key. Tak guna kita bincang ada undang-undang yang cantik tetapi pelaksanaan gagal. Jadi dalam isu ini kita akan memberikan perhatian untuk memastikan pelaksanaan khususnya dalam bab mengangkat martabat dan maruah pekerja. Saya bagi contoh, tadi ada disebut tentang Section 7Q, sexual harassment ataupun gangguan seksual. Saya setuju dengan saudara saya dari Bagan Serai bahawa pencegahan adalah lebih penting. Dan itulah sebabnya dalam undang-undang ini, Section 7V contohnya adalah tentang pemberian notis, peringatan, kempen memberikan maklumat. Satu. Keduanya, 7W, iaitu denda dikenakan kepada majikan yang gagal mematuhi peruntukan-peruntukan berkaitan gangguan seksual. Sekejap. Saya habiskan ini dulu. Berkaitan gangguan-gangguan seksual, dikenakan denda sehingga RM50,000. Itulah sebabnya kita kata, kita masukkan undang-undang ini, kita naikkan dendanya, kita bagi peruntukan baru untuk mencegah. Dan apabila telah berlaku, maka ikut dengan peruntukan undang-undang, ada proses-proses untuk memberikan keadilan kepada mangsa. Silakan. Ya, Muhammad Menteri, saya rasa
sudah tiba masanya kita mengikuti langkah negara China, di mana negara China telah memasang berjuta-juta CCTV di semua penjuru negara dia. Jadi mungkin kementerian boleh mewajibkan bahawa pekerja-pekerja di mana-mana memasang CCTV. Bermakna apa-apa ada unsur jenayah, terus kita boleh checkmate. Dan di China, kita tidak nampak polis ya, tapi the moment ada insiden, within 2-3 second, dia sudah tangkap siapa itu orang. Sebab CCTV-nya merata-rata di semua penjuru. Saya mungkin sudah tiba masanya untuk kementerian menyelaraskan perkara yang baik ini. Hari ini yang berhormat Kinabatangan ada banyak cadangan dan saya rasa semua cadangan ini kita boleh telitikan, sesuaikan dengan keadaan kita dan melihat kepada kesesuaian undang-undang dan juga prinsip negara kita. Okey, satu lagi contoh tentang pelaksanaan. Tadi ada disebut tentang isu definisi yang lebih jelas. Saya bagi contoh. 18A-1. Dengan izin saya baca versi bahasa Inggerisnya. Versi bahasa Melayu juga diberikan, saya baca versi bahasa Inggerisnya. The director may inquire into and decide any dispute between an employee and its employer in respect of any matter relating to discrimination in employment. Diskriminasi dalam apa-apa jua perkara. Contohnya dari segi jantina, contoh dari segi kaum, dari segi agama. Kalau contohnya gaji diberikan dengan layanan yang berbeza walaupun kerjanya sama semata-mata kerana diskriminasi tersebut. Waima, pandangan politik. Tadi masa taklimat, Ketua Pengarah berikan satu contoh yang amat baik. Kalau seseorang pekerja itu didiskriminasikan semata-mata kerana menjadi ahli sesuatu ahli politik, termasuk PAS, maka dia boleh membangkitkan peruntukan ini ya, untuk mendapatkan keadilan. Keduanya, 18B tentang buruh paksa. Dan saya rasa definisinya agak jelas. 18B dan saya bacakan dengan izin. Any employer who threatens, deceive or forces an employee to do an activity, service or work and prevents that employee from proceeding beyond the place or area where such activity, service or work is done commits an offence. Ini adalah peruntukan yang telah diberikan definisi yang agak jelas dalam aspek buruh paksa ini. Jadi saya ambil maklum tentang isu-isu seperti soalan-soalan yang dibangkitkan tentang statistik. Mungkin dari segi statistik, kalau boleh saya minta pegawai-pegawai saya untuk memberikan secara bertulis kepada YB-YB yang telah memohonnya, khususnya mungkin YB Beaufort yang meminta supaya statistik tentang pencari kerja dan juga saya rasa YB Kinabatangan yang meminta statistik tentang buruh asing dan juga pekerja tempatan. Kalau tidak silap saya, dari ingatan saya, daripada 2.083 juta pekerja di Sabah itu, lebih kurang 65% merupakan pekerja tempatan dan selebihnya merupakan pekerja-pekerja asing. Tetapi saya minta supaya statistik diberikan secara bertulis kepada YB-YB yang telah meminta perkara tersebut. Saya rasa begitu sajalah ucapan ataupun jawapan saya, dan saya harap kalau yang isu-isu angka dan statistik perangkaan saya minta diberikan secara bertulis supaya lebih tepat. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Satu lagi, jiwa Sabah. Ada ahli parlimen yang telah membangkitkan agar Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Sabah harus diberikan kepada orang yang berjiwa Sabah. Di sini saya ingin mungkin menyimpul ataupun menutup ucapan saya dengan memberikan pengiktirafan kepada Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Sabah, Encik Wan Zulkifli Wan Stapa. Beliau bukan orang Sabah, saya rasa orang Kelantan. Tapi 32 tahun berkhidmat sebagai penjawat awam. Sejak 1992, dah pernah melalui 8 orang menteri. Dia lagi lama dari saya, di Kesuma sudah tentu.
Di Sabah sejak 2020, dah 4 tahun 8 bulan, telah melalui 4 orang menteri. Adakah beliau berjiwa sabar? Untuk saya boleh menyatakan dengan yakin, beliau benar-benar berjiwa Sabah dan berjiwa Malaysia. Kerana apa? Kerana RUU yang kita nak luluskan ini tunggu 20 tahun, Yang Berhormat Kinabatangan. Inilah antara orang utama, watak utama yang membolehkan RUU ini dibentangkan dan berjaya lepas ini dengan sokongan kalian diluluskan untuk mengangkat martabat pekerja di Sabah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Ordinan Buruh Sabah. Majlis dalam jawatan kuasa. Fasa 1 hingga 70.